Bab talbinah untuk orang sakit. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, bahawa meriwayatkan daripada Urwah daripada Aisyah, bahawa beliau selalu menyuruh disediakan talbin untuk orang sakit dan untuk orang yang sedih kerana bimbangkan akan mati. Wa kanat taqul, dan beliau selalu berkata bahawa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa talbin itu tujimmu fuad al-marid, menguatkan jantung pesakit, wa tadhhabu bi ba'd al-hazan, dan menghilangkan sedikit sebanyak kesedihan. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa dia selalu menyuruh disediakan talbin, yakni untuk orang sakit, dan dia selalu berkata, ia adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh pesakit tetapi berguna, yakni kepadanya. Babus sa'ud, ini ubat yang dimasukkan melalui hidung. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada Hajjam, tukang bekam, upahnya. Wasta'ta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menggunakan ubat melalui hidung. Melalui hidungnya. Babus sa'ud bil qustil hindi wal bahri, ini bab ubat melalui hidung menggunakan qust hindi atau qust bahri, yaitu qust sama seperti kafur dan qafur. Seperti kushitat, maksudnya dicabut, dipecat. Abdullah membaca kushitat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Qais binti Mihsan, katanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pastikan kamu mengguna kayu Hindi ini, kayu India ini, kerana padanya ada 7 kesembuhan. Yusta'atu bihi min al-'udhrah, boleh digunakan dalam bentuk ubat isap melalui hidung kerana sakit udhrah, kerana sakit tonsel. Wa yuladdu bihi min dhatil jam, dan boleh digunakan dalam bentuk ubat ladud. Ladud yakni ubat yang dibubuh pada salah satu daripada 2 bahagian mulut, dalam mulut, letak kemar di hujung mulut, itu ladud. Yuladdu, diberikan sebagai ubat ladud kepada pesakit zatil jam, kepada pesakit yang sakit lambungnya ataupun bahagian dada dia, atau dalam istilahnya dipanggil juga zatil jam pleurisy. Dan saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak saya yang belum makan apa-apa makanan. Anak itu telah kencing di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda meminta air, lalu merenjiskan air itu ke atas air kencing tadi. Babun, bilakah waktu untuk dibekam seseorang itu? Abu Musa al-Ash'ari telah berbekam pada waktu malam. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW telah berbekam dalam keadaan baginda berpuasa. Ini bab berbekam dalam perjalanan dan pada ketika ihram, dalam keadaan memakai ihram. Ibnu Uyainah menyebutkan perkara ini daripada Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW telah berbekam dalam keadaan berihram. Ini bab berbekam kerana penyakit. Dengan
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa dia ditanya tentang upah ataupun bayaran tukang bekam. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam, Abu Taibah telah membekamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 gantang makanan kepadanya, yakni sebagai upah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah berbincang, bercakap-cakap dengan mawalinya, yakni dengan tuan masnya, sehingga mereka mentakhfifkan, meringankan bayaran olehnya kepada mereka. Nabi SAW bersabda, ubat yang paling baik kamu gunakan, cara yang paling baik kamu gunakan untuk berubat ialah al-hijamah, yakni berbekam, wal qustul bahri, dan dengan menggunakan qust bahri. Wa qala, Nabi SAW bersabda, jangan kamu seksa anak-anak kamu bil ghamzi minal udhrah, dengan menekan atau memicit udhrah. Apa ni? Anak tekak dia ataupun bahagian belakang, apa ni, lidah tu, tonsel dia. Jangan kamu tekan, seksa anak-anak kamu dengan menekan tonselnya itu. Wa alaikum bil qust, hendaklah kamu gunakan qust. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asim bin Umar bin Qatadah bahawa dia menceritakan bahawa Jabir bin Abdullah telah melawat Al-Muqanna'. Kemudian dia berkata, saya tidak akan berganja, saya tidak akan pergi ke mana-mana sehingga dia dibekam atau sehingga engkau berbekam. Kerana saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada berbekam itu ada penawar, ada kesembuhan. Babul hijamati 'ala ar-ra's, ini bab berbekam di atas kepala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Buhainah, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam bilahyi jamal, di satu tempat bernama Lahyi Jamal, iaitu satu tempat yang berada di jalan menuju ke Mekah, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram, di bahagian tengah kepalanya. Dalam sanad yang satu lagi disebutkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di kepalanya. Ini bab berbekam kerana sakit syaqiqah, minas syaqiqah, sakit kepala sebelah atau migrain, was-suda', dan sakit kepala. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam di kepalanya dalam keadaan baginda berihram kerana sakit yang dialaminya, bima'in, di satu tempat yang ada mata air, di satu tempat yang ada mata air, dipanggil tempat itu Lahyul Jamal atau Lahyu Jamal. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dalam keadaan ihram di kepalanya kerana sakit kepala, sakit sebelah kepala, ataupun kerana migrain yang dialaminya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya saya mendengar Nabi SAW bersabda, sekiranya ada pada ubat-ubatan kamu sesuatu yang baik, maka adanya pada mengambil madu atau syartati mihjam, ataupun pada torehan pisau tukang bekam, atau pada berbekamlah, auladha'atin binar, ataupun selaran dengan api. Tetapi saya tidak suka an aktawiyah, yakni menggunakan selaran api. Baiklah, kita tengok dulu. Babut talbinah lil marid. Ini talbinah untuk pesakit. Apa dia talbinah? Koleh. Bahasa kita Kelantan kata koleh. Koleh untuk orang sakit. Koleh daripada apa? Koleh, tak tahulah, kalau orang luar tak takut dia tak faham koleh. Dulu kita sudah jumpa dah ni dalam Kitabul At'imah dulu. Kitabul At'imah, Kitabul Nafaqat,
Sudah ada dah ni bab panjang ni cara kata talbinah ni. Kitabul Atimah muka surat 809. 809. Mana ni bab talbinah? Ada dah ni. Bab al-halwa wal asal. Akl al-jummar rutab bil ghitha yuqissa. Sana kita sudah bincang panjang dah dulu. Mana? Muka surat 815. 815. Mana? Babut talbinah. Talbinah. Talbinah, apa dipanggil talbinah? Pasal koleh ni, koleh dibubuh susu. Susu, laban, talbinah daripada laban, susu. Atau setengah ulama mengatakan tidak mesti dibubuh susu. Tapi buat koleh ni putih macam susu, maka dipanggil talbinah. Dipanggil talbinah. Koleh ni koleh gandum biasa yang tidak dicampur dengan apa dia panggil? Ragi ke apa? Ibu roti ke, tidak dicampur, semata-mata gandum yang lembut, gandum putih ataupun gandum bali, kemudian dicampurkan dengan air ataupun madu ataupun dicampur susu. Begitulah talbinah ni, koleh lah. Kita kata koleh, kaca jadi koleh. Talbinah untuk pesakit. Apa yang dimaksudkan di sini ialah makanan ringan untuk pesakit. Tak kira lah dalam bentuk koleh ke dalam bentuk apa, bentuk lain. Yang ni makanan yang ringan, seperti minum air bali ke, makanan-makanan yang ringan. Jangan pada ketika sakit itu disediakan makanan-makanan yang berat, yang susah untuk dihadam. Dalam keadaan sakit, segala sistem yang ada dalam tubuh orang itu jadi lemah. Bagaimana dia nak proses dengan sebaik-baiknya makanan-makanan yang berat? Dengan sebab itu diberikan makanan-makanan yang ringan, yang sesuai dan baik untuk pesakit. Inilah yang dimaksudkan dengan talbinah. Orang zaman dulu, orang Arab, dia sediakan koleh. Orang kita pun itu juga koleh ni, orang sakit. Untuk pesakit. Riwayat daripada Aisyah, kata dia, yakni Aisyah selalu menyuruh talbin, jadi disediakan talbinah sana, koleh sana untuk orang sakit dan orang yang sedih kerana takut akan mati. Yang ni orang sakit lah, sakit berat. Orang sakit berat bimbang, nak mati tu. Orang lagu tu kena beri apa ni, koleh sana. Ataupun makanan-makanan seumpama itulah, minuman-minuman yang ringan seperti jus yang sesuai untuknya, yang sesuai. Kalau tidak sesuai tak boleh lah, yang sesuai. Dan dia selalu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talbinah itu menguatkan jantung pesakit. Yang ini dalam keadaan orang sakit itu, dia perlu kepada tenaga, dia perlu kepada kesihatan kembali, maka dia kena jaga makanan dia tu. Jangan dimakan yang menambahkan lagi sakitnya. Ini menunjukkan bahawa makanan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu jadi sakit, ataupun kalau sakit dah kau sakit, kadang-kadang hak tidak nak mati lagi jadi mati. Makan tak kena makan. Nak sial Allah dah. Dia makan pisang.
Pisang. Sakit pula, mengetok sakit. Misalnya, inilah mana dia berkait dengan makanan. Bukan maksud di sini talbinah tu saja. Talbinah adalah salah satu contoh makanan yang ringan, yang sesuai untuk kebanyakan orang sakit. Kebanyakan orang sakit sesuai. Pilihlah apa-apa lagi. Jadi dia menguatkan jantung. Kalau makanan-makanan yang berat, seksa tu, segala anggota dalaman tubuh manusia tu terpaksa kena bekerja keras, bekerja kuat, sedangkan dia dalam keadaan lemah. Kalau lemah jantung dia, ini adalah satu cara untuk membantu anggota-anggota dalam kita yang lemah tu, iaitu dengan meringankan kerja dia tu, tidak membebankan dia. Wa tadhhabu bi ba'dil huzn atau wa tadhhabu bi ba'dil hazan, dan dia menghilangkan sedikit sebanyak kesedihan. Kesedihan kan? Orang hak biasa makan sedap. Hak biasa makan sedap kan? Tak sedap lah makan koleh tu tawan lembah. Tetapi sekurang-kurangnya dia menghilangkan sedikit sebanyak kesedihannya. Dia tak mati lagi. Buat tak makan saat ni boleh makan lagi ke mana-mana pun. Walaupun kata tidak tidak dapat memuaskan selera dia, memenuhi selera dia, tapi boleh makan juga ke mana-mana. Mana kita nak dengan cara kita makan bebas tak tentu kalau, terutama pada ketika sakit tu, akan berpanjangan lagi sakit kita, lama lagi sakit. Dengan kita makan hak tak sedap sementara, pada tu kita sembuh cepat, kita boleh makan pula. Mana lebih baik? Mana pesakit dia kena pandai lah. Walaupun sedih pun makan lagu ni, tetapi ke mana-mana pun ia baik untuk kita. Kita kena ingat begitu. Ia baik untuk kita. Ubat tu rasa tak sedap makan pun, tapi ia baik untuk kita. Kita kena lah, dan kita sakit dan siap tak apalah, tak payah makan lah koleh tu pun. Ini makna tadhhabu bi ba'dil huzn atau tadhhabu bi ba'dil hazan. Ia menghilangkan sedikit sebanyak kesedihan. Selain daripada tu, kesedihan hak nak mati, hak kesedihan tak boleh makan apa tu, hak biasa dia makan. Selain daripada tu, menghilangkan kesedihan di sini, dia jadi ringan. Tubuh kita jadi ringan. Kita jadi sedih, buka cita, jadi nak marah, backing. Dia ada kaitan dengan makanan juga. Ada kaitan dengan makanan juga. Kalau kita makan makanan yang ringan, maka tubuh kita akan jadi ringan. Kita akan jadi relax. Sedih pun kurang. Kalau orang buat kadang-kadang pun kita tidak mudah naik darah ke apa. Dia ada kaitan dengan makanan juga. Itu juga yang tidak disebutkan di sini. Lepas tu Aisyah mengatakan, dia suruh orang makan talbinah bila sakit, dan dia kata talbinah itu adalah sesuatu yang tidak disenangi. Memang orang sakit tak suka, barang tak sedap tak suka, suruh makan sayur semacam. Makan sayur hak entah. Tak sedap lah makan sayur lagu tu, tak biasa makan. Begitu juga makan buah lah, tak sedap. Tak sedap, nak makan hak sekala lah sedap. Makan kurma, daging kambing kurma, biryani, hak lagu tu. Kalau makan lagu tu sama, hak sakit pun makan juga, tak lama kalau lagu tu. Al-baghid an-nafi', tetapi yang berguna. Berguna. Begitu juga ada kalanya ubat tak sedap, tak suka. Kita tak suka makan ubat. Semua ubat tu, tapi kalau ubat-ubat baru sekarang ni tak apa serah mana. Kalau ubat cara lama sampai itu, Allah nak minum tu dah kena pukul hidung. Nak minum tak boleh ketelan, punya pahitnya. Tetapi kalau dah doktor kata itulah caranya untuk menyembuhkan penyakit dia, tak suka pun kena makan, dan muka kita sakit makan. Kalau ubat sekarang ni dia buat tu dalam bentuk yang tidak berasa sangat lah macam tu. Ke mana-mana pun tak suka berlaku. Tak sedap, orang tak sedap. Tetapi an-nafi' berguna. Kita kena faham lah, bila kita sakit, banyak perkara tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan selera kita, tapi kita kena mengikut peraturan, kena mengikut arahan. Orang kata lagu ni baik, kena buat lagu tu. Lagu ni baik, kena buat lagu tu. Jangan nak lawan. Tak sedap makan, tak sedap pun ini baik untuk kita, makanlah juga. Itu caranya kalau kita nak sembuh
cepat. Mudah juga bagi orang yang mengubat tu, mudah juga. Kalau tidak sakit kepala lah dia, nak suruh siar sangat. Lepas tu tak jaga dari segi patai-patai ke apa, tak jaga. Ini hadis-hadis ini menunjukkan kita kena jaga makanan, pantang larang, kena jaga, kena ambil kira. Babus sa'ud, ini bab sa'ud, ubat yang dimasukkan melalui hidung. Sa'ud. Imam Bukhari mula nak cerita ubat ni banyak cara nak masuk ke dalam tubuh ni, banyak cara. Di antaranya huknah, ubat yang masuk ke punggung pun ada juga, masuk ke mata, ke telinga, ke hidung, ke mulut. Ni biasalah kita kata. Apa? Zaman semakin berubah, semakin maju lagi dari segi perubatan. Orang masuk ke lain-lain lagi, banyak lagi, melalui injection kau kita kata. Masuk ubat juga tu hakikatnya. Ikutlah cara mana untuk merawat pesakit ni, macam-macam cara. Kalau tak sedap belaka tu, masuk ke hidung, ke gapo tu. Babus sa'ud, sa'ud ini masuk ubat melalui hidung. Itulah yang dikatakan sa'ud. Nabi SAW telah guna belaka ni. Ada cara berbekam, ubat masuk ke hidung. Ladud ini ubat yang digumpal-gumpal. Ini cara sama itu. Tidak semesti kita terikat dengan cara itu. Apa yang hendak diceritakan di sini, setakat mana yang diketahui cara berubat itu. Yang diketahui cara berubat, kita guna lagu tu yang baik, yang paling baik. Ladud, Nabi SAW pernah guna juga ubur ladud. Kemai dalam sebelah king ni, dalam mulut ni bubur sebelah, alik ni, ubat ladud dia panggil. Ladud diguna juga cara itu. Apa yang Nabi SAW nak ceritakan kepada kita, kita gunalah apa pun cara untuk nak masukkan ubat, asalkan kita dapat kesembuhan. Asalkan kita dapat kesembuhan, kita boleh guna mana-mana cara pun. Apalagi kalau ada cara yang lebih baik lagi, lebih tidak terasa susah lagi, lebih tidak menyakitkan lagi, lebih baik cara itu digunakan. Babus sa'ud, diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Nabi SAW telah berbekam dan telah memberi kepada tukang bekam upahnya ataupun bayarannya. Bekam ini untuk berubat juga, semacam berubat juga, nak mengeluarkan penyakit dengan mengeluarkan darah kotor daripada tubuh. Nabi SAW beri upah dia. Ini menunjukkan bahawa doktor, tabib, ataupun bomo dan sebagainya boleh ambil upah, boleh ambil bayaran. Rawatan yang dia berikan itu boleh dia ambil bayaran. Sebab apa? Nabi SAW sendiri bayar. Dia nak ajar kepada orang lah tu, yakni kita biar tahu menghargai susah payah orang, biar tahu menilai penat lelah orang. Nak jadi doktor ni bukan main. Bertahun-tahun mengaji. Kalau nak kira belanja kak, banyak benar lah habis belanja. Apa? Kita muda-muda, dia banyak kerja lain lagi kalau nak buat pun. Tapi dah nak suruh orang tahu dia di doktor khusus bahagian tu, tak patut kalau kita bagi bayaran kepada dia. Nabi SAW ajar kepada kita bui bayaran. Kalau nak kira, kalau dia tak saya ambil pun, kalau dia tak saya bui pun tak apa, sahabat-sahabat tak say kalau Nabi SAW. Tapi dia tahu dah perangai Nabi SAW. Tengok pada ketika nak hijrah, Sayyidina Abu Bakar siap dah 2 ekor unta siap. Nak bui ni unta siap. Nabi SAW kata boleh, tapi dengan dibayar. Dengan dibayar. Tu saudara tua dia tu, sahabat qarib tu, dia nak dengan hak dia sendiri. Dia tak saya bergantung-gantung dengan orang. Itu sifat berdikari Nabi SAW. Dia tak saya bergantung-gantung. Dan dia nak ajar kepada orang lain begitu caranya. Jangan mudah nak menumpai orang. Jangan mudah nak menumpai orang. Nabi SAW ajar lah gitu. Sahabat ni begitu sayang kepada dia, Abu Taibah. Kemudian dia sebut Abu Taibah, bekam dia. Abu Taibah ni siapa tak sanggup nak lerak, nak buat darah dia, darah bekam, dia minum. Abu Taibah ada dalam riwayat yang lain disebut minum. Pas saya setahun ni kiranya tak ambil bayaran, Nabi tak sih, boleh kena bayar.
Tetapi bukanlah maknanya setiap ketika Nabi berkira sangat payah ke, tidak juga. Tetapi sikap Nabi SAW ialah dia lebih suka memberi daripada menerima. Bila-bila pun dia tunjukkan sikap macam tu. Dia lebih suka memberi daripada menerima. Berbekam dan dia beri kepada Hajjam ajrahu, upahnya. Beri upah. Apa begitu juga kalau merawat hak lain tidak bekal dalam bentuk lain. Dia cocok kita. Doktor cocok kita. Serupa je lah. Susah payah juga tu nak cocok tak terkalu tak boleh. Jadi makna ini mengajar kita supaya kita tahu menghargai kemahiran, kepakaran, kelebihan yang ada pada orang. Jangan tidak erti menilai apa-apa pun, bukan doktor saja, benda lain pun begitu juga. Benda lain pun begitu juga. Sahabat berubat orang dengan baca Fatihah saja. Bomo lah, kita kata bomo, baca Fatihah. Sial orang tu. Orang pun bui kepada sahabat-sahabat tu binatang-binatang sekian banyak. Sahabat ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata apa. Dia tahu. Rupanya kamu tahu. Bomo juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Kamu tahu. Dia tak kata apa. Ambil lah. Maknanya bomo pun dia ilmu juga tu. Ilmu juga. Kalau tidak tahu tak jadi. Kalau tidak tahu. Tidak nanti doktor menggunakan ubat kena apa lagi lah, kena beli ubat tu pula. Kena beli ubat lebih-lebih lagi lah kena bayar. Kalau sabit kemahiran dia saja tu pun kena harga idah. Wasta'ata. Dan Nabi SAW juga mengguna ubat melalui hidung. Guna ubat melalui hidung. Lagu mana? Tidur terlentar, letak sesuatu bawah ni, biar kepala tu begitu terlentar gitu. Lepas tu berubat dalam hidung supaya bersih, ataupun keluarlah cair daripada dalam ni, yang mana kebanyakannya daripada otak lah kira-kiranya. Macam-macam penyakit lah, tak serupa penyakit tu keluar, ataupun bersih buat keluar penyakit daripada otak. Itu caranya. Dia guna juga sa'ud. Yang ni ista'ata tu dia menggunakan sa'ud lah. Ubat melalui hidung diguna juga. Dia sendiri lah. Bukan guna untuk orang lain. Guna juga. Pak Nabi SAW ni nyakitan sangat lah. Dia guna ubat kau ni. Tak. Dia nak suruh sihat lah. Nabi SAW ni sihat benar. Sihat. Adalah. Tapi orang sihat pun bukan makna sihat ni dia tak pernah sakit. Batuk pun tidak. Ada. Dia sebagai manusia ada sakit-sakit tu. Dan nak mengajar kepada kita lagu mana cara nak mengatasinya. Kita hendaknya macam mana? Nak sihat. Apabila nak sihat, kena berubat. Ubat tu macam-macam lah cara. Kalau kita sihat ada lagi sikit sebanyak sakit, berubat lah hak sakit tu. Sikit lagi tu, biar sihat benar. Bukti Nabi SAW dia sihat benar. Dia rambut dia ni tak berubah mana. Pada masa dia mati tu boleh bilah. Dalam setengah ulama kata belah-belah je. Hak kebanyakannya di sini, sebelah sini. Dia berubah sini. Hak lain tak, rambut dia tak lurus. Hak tu sihat. Sedangkan Sayyidina Umar botok kepala. Sayyidina Ali pun botok juga. Itulah yang dia sebut dalam sejarah. Ada kot tepi rambutnya. Dia ada rambut penuh, hitam molek. Walaupun umur 63 tahun. Pada ketika dia mati tu hanya ada beberapa helai rambut saja. Maknanya dia sihat. Apa-apa ni? Ini nak mengeluarkan penyakit. Nak ceritanya dalam tubuh kita ni boleh masuk penyakit. Dan boleh menyebabkan macam-macam penyakit tu timbul. Jadi sebaik-baiknya kalau boleh kita keluarkan dengan apa cara? Melalui najis ke, melalui air kencing ke, melalui lendir-lendir, melalui hidung keluar ke. Itu yang berlaku lah tu. Gunalah apa cara pun untuk mendapat kesihatan. Baiklah. Lepas tu nak bubuh ubat ku hidung saat ni. Ubat ke apa? Dia ada benda-benda juga. Tak boleh nak bubuh tak tu kalau. Biar pasti. Biar pasti ubat yang kita nak guna tu baik. Sesuai dimasukkan melalui hidung. Pasti. Di antara ubat yang baik untuk digunakan melalui hidung
ialah qustul hindi atau al-qustul bahri. Al-qustul bahri. Ini bab menyedut ubat melalui hidung dengan menggunakan bahan qustul bahri atau al-qustul hindi. Qust hindi. Payah nak terjemah tu, tak ada. Moga kita tak ada. Belak kalah anda tengok Melayu tak ada. Tak ada. Ana bukan ahli tumbuh-tumbuhan. Bukan ahli tumbuh-tumbuhan, bukan ahli tanaman-tanaman hutan kau. Tak erti, tak tahu. Tapi belak-belak tengok tu tak ada. Kalau adanya luar negeri ni. Qust hindi, Qust India. Kita lah, dia orang Arab ni dia banyak kait dengan India sebab dia kenal banyak bahan-bahan ni daripada India. Macamnya dia panggil al-jauzul hindi. Jauz hindi, wah badam India. Jauz itu makna badam. Apa? Jauz hindi, jauz. Apa ni? Lagu mana? Tidak serupa tapi dia panggil lah jauz hindi. Apa banyak lagi orang Hindi ni. Termasuklah qustul hindi. Sebab kita banyak Cina, Timur Cina. Padahal lain pun ada juga, tidak di Cina saja, wah timur tu. Pak kita pun tanah hidup. Begitu juga qust ni, bukan ada di India saja, di negeri Cina pun ada. Tapi dah sampai kepada orang Arab melalui India. Sebab tu dia kena apa ni? Kalau kita kata asal Jawa. Bukan di Jawa saja ada asal tu, pak kita ni pun ada. Mana-mana tapi dah dikenali dengan cara begitu. Qustul hindi atau bahri. Qust hindi dan bahri. Qust bahri pun orang panggil juga. Qust hindi pun orang panggil juga. Setengah-setengah ulama keliru. Dia kata qust ini sejenis pokok yang ada di tepi laut, yang tumbuh di tepi laut. Sebab dalam hadis sebut bahri, qust laut, tak kena lah kata. Tak kena juga. Tak kena juga. Sebab bukan dia tumbuh tumbuhan tepi laut ni dah. Dia tumbuhan kaki gunung ni. Dia tidak hidup di kawasan tanah berih ke apa tak ada ni. Ni. Tapi dia hidup di kawasan-kawasan sejuk, tanah-tanah tinggi, kawasan-kawasan tinggi. Ada tepi-tepi sungai yang mengalir di tempat sejuk. Ini qust. Tetapi oleh kerana sampai kepada orang Arab melalui laut biasanya. Benda-benda ni, bahan ni dihantar melalui laut. Sebab itulah mereka panggil qustul bahri. Qust laut. Bukan dia ni bahan daripada laut ataupun tepi laut dah. Tidak. Orang panggil juga qust. Imam Bukhari kata qust. Orang panggil juga. Serupa dengan kafur. Kafur. Ini bahasa Arab. Imam Bukhari nak cerita, ini perkataan bahasa luar ni, bahasa asing. Hak asal dia bukan qaf tetapi kaf. Kafur. Tetapi ada orang kata kafur. Kapur lah kapur. Kita kata kapur. Seperti juga kushitat. Idza sama kushitat. Maknanya nuzi'at, dicabut. Abdullah baca kushitat dengan qaf. Nah, ayat ini perbezaan dari segi sebutan. Lepas tu dia sebutlah di sini. Riwayat daripada Ubaidullah daripada Ummi Qais binti Mihsan, katanya saya mendengar Nabi SAW bersabda, pastikan kamu mengguna ud hindi, kayu India ini, kayu India. Sini dia guna ud pula. Tapi tadi dalam tajuk tadi babus sa'ud bil qustil hindi wal bahri wa huwa al qust. Itulah qust. Yang dimaksudkan dengan qust itu ialah qust. Yang ini dalam hadis ni al-udil hindi, mana kayu hindi. Yang dimaksudkan dengan kayu hindi tadi iaitu qust hindi tadi. Bukan kayu hindi yang dipakai oleh orang Arab dengan arti kayu gaharu. Kayu gaharu. Ni ud hindi kalau dalam bahasa Arab hak biasa ni, bukan bahasa perubatan, dia panggil kayu gaharu. Dalam bahasa asal Sanskrit dia panggil agar. Ni ud hindi. Agar tu kita panggil gaharu lah, agar, gaharu. Ambil situ. Hak tu lain. Setengah orang dia keliru. Al-udil hindi dia pun pakai kayu gaharu, tak jadi.
Sebab kayu ud hindi sini bukan dengan makna gaharu di sini, tetapi dengan makna qust hindi. Hak tu lain. Dan Anwar Shah sudah bahas benda ni dalam kitab dia Faidul Bari. Ud hindi orang keliru, orang kata kayu gaharu tu. Bukan. Hak ni dengan makna qust. Sebab itulah Imam Bukhari dia terangkan apa ni, qustul hindi wal bahri wa huwa al qust. Patu hadis yang mari ud hindi. Ud hindi ni dengan makna qustul hindi tadi. Bukan dengan makna ud yang dipakai dalam bahasa Arab. Bahasa biasa ni orang buat apa nama ni? Ukuk tu. Orang buat apa ni? Pasal nak suruh bau sedap tu. Dalam bekas ada bara tu bubuh kayu tu. Bukan hak tu. Tidak ada. Kerana padanya ada 7 macam kesembuhan. Disebutkan 7 macam di sini kesembuhan. Yusta'atu bihi minal udhrah. Boleh digunakan sebagai ubat sa'ud kerana penyakit udhrah, yakni bengkak tonsel. Dan boleh digunakan sebagai ubat ladud untuk penyakit zatul jam. Untuk penyakit zatul jam. So ini pun perbahasan panjang juga. Setengah ulama kata zatul jam ini dengan arti penyakit apa namanya, radang selaput paru-paru. Ada juga yang mengatakan zatul jam ini dengan arti sakit angin menyocok di lambung. Ada juga yang kata lagu tu zatul jam. Ada juga yang mengatakan ini zatul jam dalam bahasa perubatannya dia panggil pleurisy. Untuk penyakit tu. Lepas tu ni tak apalah. Baik, kita baca di tepi ni dalam hasyiah kita dia kata ada 7 kesembuhan. Sedangkan para doktor mengatakan faedah qust ini, khasiat dianya lebih daripada 7. Lebih daripada 7. Hak sebut dalam hadis ni 2 saja. Iaitu untuk penyakit kepada uzrah dan penyakit zatul jab, 2 lagi. Lepas 5 lagi duduk mana? Tak ada sebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia perawi tak ingat. Gapo dia lagi hak 5 lagi disebutkan. Ataupun perawi mengatakan bahawa ni Ummi Qais ini tidak sebut. Dia hanya sebut secara umum gitu je. 7. Dia tidak bilang. Gapo dia hak 5 lagi tu. Dia hanya menyebutkan 2 saja. Sebab apa? Yang ada kaitan dengan anak dia tu. Hak penyakit hak itulah bekak. Apa ni? Bahagian belakang ni. Tekak ni, dalam tekak ni. Bekak dalam tekak ni. Tonsel kita panggil, bekak tonsel. Baiklah. Jadi pensyarah hadis ni kata hak 7 ni diketahui berdasarkan wahyu. Nabi SAW sebut 7. 7 ni diketahui berdasarkan wahyu. Dan hak lebih lagi tu berdasarkan pengalaman dan uji kaji manusia. Hak lebih lagi. Bila dia kata 7, bukan menafikan ada lagi khasiat dia yang lain, banyak lagi selain daripada hak tu. Cuma hak khasiat yang lain tu diketahui melalui pengalaman dan uji kaji yang dilakukan oleh manusia. Ada juga setengah ulama mengatakan Nabi SAW hanya menyebutkan apa yang diperlukan saja, bukan hak lain. Sebab dia tidak diutuskan untuk mengajar segala perincian perubatan ni. Bukan itu tugas dia hak asalnya. Cuma dia sebut sekadar hak perlu. Tetapi pada apa yang disebutnya itu sudah ada isyarat kepada banyak khasiat-khasiat perubatan. Banyak keistimewaan dia. Bukan tugas dia nak cerita segala khasiat dia nya. Tidak. Itu bukan tugas seorang Nabi. Cuma dia sebut secara sambilan itu apa yang ada kaitan dengan dia saja. Ini bukan menafikan khasiat dia yang lain. Baiklah. Di sini tidak nak baca hak lain ni, dia lebih kurang itulah. Ana ada beberapa kitab. Sini ana nak bagi 2 butir amalan ni. Cerita tentang qust ini. Gapo dia qust ini? Di antaranya Kitabul Mufradat. Kita tengok ni. Lepas tu hak mana bahagian kaji tu, semoleknya dia kaji terus lah. Dia kaji terus lah. Ini bukan bidang dah. Cuma nak baca sekadar pengalaman yang telah diperolehi oleh doktor-doktor kita.
Baiklah. Duduk mana? Dia ada dua. Bahkan dalam kitab lain anda tengok ada beberapa lagi, 3 macam qust ni, 3 macam. Di sini disebut 2. Tapi dalam bahasa Urdu, dia kata qust, dia sebut dengan bahasa dia lah, tak perlu sebutlah. Hak pahit, rasanya pahit. Dalam bahasa Arab dipanggil qustul mur. Warnanya hitam kekuningan. Rasanya ni bahan ni pahit dan berbau wangi. Mizajnya, sebab buku ni adalah buku perubatan Yunani. Dia mengambil kira mizaj dia panas, kering, darjah 3. Kadar yang boleh dimakan, hak ni tidak boleh dimakan sebab dia beracun, walaupun tidak mati selalu, tapi beracun. Hak ni khasiat dia, di antara khasiat dia boleh menghancurkan, dia boleh memecahkan angin, dan begitu juga kalau bengkak dia jadi surut bengkak itu. Benda ni kayu. Qust ini gapo dia dulu. Qust ini akar kayu, sejenis pokok. Ambil akar dia tu lah. Kebanyakan penyakit boleh tahan kesakitan itu dengan kita menggunanya. Qust hak ni, hak bahagian ni, yang pertama ni digunakan sebagai ubat sapu, ubat luar. Dan dia digunakan untuk melicinkan kulit. Jali dia panggil, istilahnya jali, melicinkan kulit. Begitu juga dia mengeringkan apa-apa penyakit yang basah lah. Selain daripada itu, kalau diguna untuk ubat dalaman dalam kadar-kadar yang ditentukan oleh doktor, dia boleh menguatkan anggota-anggota dalaman kita. Selain daripada dia boleh menghilangkan kekejangan dan boleh juga mengeluarkan balgam, yakni kehak gapo tu boleh keluar. Begitu juga akar kayu ni boleh meredakan kesakitan dalam dada. Ini yang disebutkan. Selain daripada ia boleh memecahkan angin, dan ia juga boleh menghilangkan kesakitan rahim perempuan. Begitu juga ia sakit, dia berguna untuk demam-demam disebabkan oleh yang berpunca daripada balgam yang lama, demam-demam lama. Dia kata kalau qust ini, akar kayu ni diasah dengan air madu. Ini istilah dia belaka ni, air madu. Cara dia nak buat adalah caranya, bukan air madu ni ambil madu campur lagu tu, air madu tu dah. Ni istilah dia, istilah perubatan Yunani. Bila kita asah dengan air madu tadi, comor di muka untuk perempuan, terutama lepas bersalin, dia melicinkan kulit. Jadi biasanya perempuan lepas bersalin, banyak kali bersalin, dia jadi penyakit jeragak apa kata, jeragak naik, jadi bintik-bintik hitam merah jadi naik. Dia boleh menghilangkan. Lepas tu bintik-bintik yang naik di muka tu boleh hilang. Selain daripada itu, ia berguna juga untuk penyakit-penyakit yang berpunca daripada kesejukan mizaj. Jika digunakan bersama dengan minyak zaitun ataupun minyak-minyak lain untuk ubat sapu. Tetapi ada satu lagi qust. Qust ni akar kayu juga, yang manis dia panggil qust syirin, qust manis, atau al-qustul hul dalam bahasa Arab.
Hak ni boleh digunakan sebagai ubat makan, guna dalam, untuk dalam tubuh boleh. Ini baik untuk penyakit saraf dan penyakit-penyakit yang berpunca dari balgham. Ia juga baik untuk sesak nafas, untuk lelah, dan penyakit-penyakit dada yang lain. Begitu juga kalau sakit lambung, nyucuk dalam di lambung ni baik juga, jika diambil bersama dengan madu. Selain itu, qust ini juga boleh menguatkan tenaga batin. Dia tulis School of Tropical Medicine di Calcutta telah membuat kajian berkenaan dengan qust ini. Akhirnya mereka mendapati ia sangat baik untuk penyakit lelah, qust hak pahit ni biasanya digunakan sebagai ubat luar dan baik untuk lemah saraf, untuk falij, apa dia kata, lembek, untuk lumpuh, penyakit lumpuh, atau lakwah ni penyakit apa, muka ni jadi renyuk muka. Rasyah, begitu juga penyakit ketah-ketah tangan, macam-macam lah. Begitu juga puasa merayak dalam tubuh, puasa merayak kesakitan, baik. Begitu juga baik untuk penyakit-penyakit sendi dan nekris ini penyakit apa dia, gout, kita kata penyakit gout, dan lain-lain. Qust ini banyak digunakan dalam perubatan Cina, kata dia. Sebab itu mereka import dari negeri-negeri lain. Kalau tak padan dengan negeri dia ambil daripada negeri lain. Dan di sana, dalam rumah-rumah berhala dia, di kuih-kuih, dia pasang hak ni juga sebagai perasapan dia. Nak suruh bau sedap dalam rumah-rumah berhala dia. Ni dia kata qarib basam, mana hampir-hampir beracun. Tidaklah beracun benar, tapi masih lagi boleh diguna berdasarkan arahan doktor yang pandai, boleh guna lagi dengan campuran ataupun kadar-kadar tertentu. Yang kedua, kod. Hak ni yang dimaksudkan dalam hadis ini. Hak ni yang pertama, khasiat dia ada dah tu. Hak ni yang kedua, hak ni lah yang dimaksudkan dalam hadis, iaitu qust. Dalam bahasa Farsi dipanggil kushtah, dalam bahasa Bengali dipanggil kul, pacak, dalam bahasa Inggeris dipanggil costus root. Dalam bahasa perubatan, dalam bahasa tumbuh-tumbuhan dia panggil sausuria lapa. Dia sebut ni nama-nama dalam buku ni memang dia sebut bahasa ni supaya mudah lah, tak boleh dalam bahasa ni kok bahasa ni. Dia sebut ini adalah sejenis pokok yang tingginya lebih kurang 6 hingga 7 kaki tingginya. Akar dia tu memang terasa berat sikit, dan dia berbau wangi sedikit sebanyak, bau wangi. Pada musim kita tengkujuh, iaitu antara bulan September dan bulan 9 dan bulan 10, akar dia tu orang gali ambil pada masa tu, khasiat dia ambil akar dia tu pada masa tu, lepas tu dipotong kecil-kecil lebih kurang dalam 1 inci atau 2 inci. Ini cara banyak sebenarnya perubatan Nabi SAW, banyak ni ada dalam ni, sebut ada dalam ni, bahan ni kemudian khasiat dia, bahan ni kemudian khasiat dia. Ini ada dalam buku perubatan Yunani. Baiklah. Lepas tu dia royak selalu di kedai-kedai, kadang-kadang di kedai-kedai ubat dia guna pokarmol, sejenis akar kayu yang lain, tapi dekat-dekat serupa dengan hak ni. Itu mengelirukan pembeli, pengguna, sehingga jadi tidak ada khasiat dia. Kadang-kadang pekedai yang nak cari untung, dia jual hak ni lah. Jadi qust ini terbagi kepada dua. Satu qust syirin dia panggil, ataupun qust manis. Yang kedua qust pahit. Hak tadi qust pahit. Warna hak ni, qust manis ni, iaitu putih kekuningan akar dia.
rasanya qadri syirin, agak manis. Tempat didapati tumbuhan ini di mana? Di kawasan Kashmir. Kawasan Kashmir banyaknya, yaitu di kaki gunung Himalaya. Di kaki gunung Himalaya, begitu juga di sungai, tepi-tepi sungai Jhelum dan Chenab di sana, di Pakistan masuk. Lepas tu dibawa ke Calcutta dan ke Bombay dalam kadar yang banyak untuk dihantar ke luar negeri. Sebab itulah dipanggil Qustul Bahri, sebab awak pergi ikut laut sejak zaman itu lagi. Awak pergi ikut laut melalui pelabuhan Bombay ataupun pelabuhan di Calcutta zaman itu. Khasiat dia dan kegunaannya, digunakan sebagai ubat luar dan ubat dalam. Ubat dalam ini boleh guna, boleh makan, tidak racun, tidak beracun. Ini makan banyak pun tak apa. Dia ni selain daripada, kalau untuk ubat luar, dia jali. Khasiat dia, jali tu melicinkan, mencerahkan kulit. Kalau luka ke apa cepat siar. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis ni, dia akan datang Nabi SAW sebut dua. Apabila sebut bekan, dia sebut ni qus juga sekali. Berapa sebut sekali? Dua ni. Berapa sebut sekali dua ni? Apa khasiat dia? Jawapannya ialah apabila orang bekan, dia toreh kan? Dia toreh dengan pisau. Kadang-kadang lama-lama kalau banyak kali bekan, dia jadi macam sopak. Kemudian kita kata jadi putih-putih gitu. Bitik-bitik putih, tak comel kulit, huduh. Kalaulah tukar bekan tu sebelum dia toreh dengan pisau dia tu dia comel dengan qus ini dulu, dia sapu ni dulu, maka dia tidak akan meninggalkan kesan. Dia akan licin, kulit jadi comel sepuasa. Itu khasiat dia. Sebab itu Nabi SAW sebut sekali. Apabila sebut bekan, dia sebut qus ni. Apa? Sebab itulah. Dia kata sebagai ubat dalam, ia menguatkan saraf, urat saraf, dan juga menguatkan otak, dan menguatkan anggota-anggota dalaman seperti jantung, hati, paru-paru, limpa dan sebagainya. Kuat anggota dalaman itu. Ia juga memecahkan angin. Yang ni kalau orang kurang keluar angin, makan ataupun minum air dia tu, lawahlah ketuk gapo, sedawa gapo molek. Untuk ubat penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan otak, sangat banyak digunakan qus ini. Misalnya penyakit lumpuh, penyakit lakwah, ataupun lumpuh muka ni, jadi reyuk muka tu, ataupun penyakit ketah-ketah Parkinson sekarang ni kita kata baik, sangat baik. Selain itu, ia juga merupakan ubat kepada cacing, ubat cacing. Kalau budak-budak boleh makan kepada budak, dia mengeluarkan cacing. Begitu juga makan hak ni, qus ni, qustul hindi ni, dia boleh melawaskan kencing. Dan perempuan yang mari kotor ada masalah, kalau makan hak ni kok mari kotor molek. Begitu juga kalau dimakan dengan alaici khurd. Alaici khurd maknanya buah kita panggil buah pelaga hindi. Pelaga hindi juga. Pelaga hindi ni, hindi tu mana India lah. Pelaga hindi ni hak tu lah orang bubuh dalam sup apa orang gula tu, hak tiga segi tu. Pelaga hindi. Kalau bubuh dengan hak tu, makan dengan hak tu, baik untuk penyakit-penyakit yang berpunca daripada balgham, seperti penyakit ini mengikut istilah dia lah, sebab mengikut istilah perubatan Yunani ni, penyakit ni punca daripada tidak seimbang cecair dulu. Salah satunya balgham. Walaupun kita kata ini penyakit punca ni, tapi mereka dia tak boleh lari pergi kot ni. Salah satu daripada hak pak ni punca dia mengikut mereka, iaitu safra, darah, sauda dan balgham. Ni pak perkara tidak seimbang hak ni dalam tubuh manusia, menyebabkan macam-macam penyakit. Kalau penyakit itu berpunca daripada balgham,
balgham ni hak zahirnya, hak keluar, apabila keluar ni yang jelasnya nyatanya ke dia dalam bentuk kohok lah, hingu, hak itulah balgham yang nyata. Tapi dalam tubuh kita ni ada dalam bentuk yang lain. Di setiap tubuh kita ni ada juga unsur balgham itu, tapi dalam bentuk yang lain. Misalnya kata dia seperti penyakit-penyakit sendi, ini dia ada kaitan dengan balgham tu, penyakit balgham tu. Begitu juga penyakit-penyakit kulit sangat berguna, qustul bahri ini ataupun qustul hindi ini. Selain itu ia berguna juga untuk sesak nafas, untuk batuk dan sakit-sakit dalam dada. Ia melegakan kalau kita asah dan bubuh menisai madu sikit, kita jilat-jilat gitu, ataupun kita makan hak tu, baik untuk sakit-sakit dalam dada. Banyak lagi yang lain-lain. Apa ni, boleh juga digunakan sebagai ubat sapu, campur dengan minyak zaitun ke minyak-minyak lain, buat urut, itu pun baik juga. Untuk nefris ataupun kita panggil apa, sakit gout, ataupun sakit sendi, rheumatism dan lain-lain lagi, itu baik hal ini. Ini ringkas ni anda baca ni. Kalau dalam satu lagi buku, ini sangat baik buku ni, dan dia telah mendapat hadiah daripada Presiden Pakistan. Namanya Tib Nabawi or Jadid Science, perubatan Nabi SAW dan perubatan moden, perbandingannya dengan perubatan moden. Ni anak satu tak ada nak baca ni, panjang. Kalau baca ni panjang pula. Dalam ni dia faham. Perubatan moden tu termasuklah perubatan homopatinya, perubatan elopatinya, macam-macam. Macam-macam lagi aliran perubatan dia bandingkan. Dan di sini disebutkan banyaklah, disebut dari segi analisa kimia yang terdapat dalam akar kayu tu, gapo dia yang jadi khasiat dia ni banyak. Orang sudah buat kajian. Di sini dia sebut bahan-bahan gapo yang ada dalam ni, berapa peratus gani, berapa peratus gani. Orang sudah buat kajian. Dan ini ditulis oleh Dr. Khalid Ghaznawi, doktor Pakistan. Dia sudah buat kajian banyak tentang perubatan Nabi. Ini buku ni sudah terbit 7 jilid. 7 jilid. Dan satu lagi buku, tapi dalam bahasa Arab pula tu, Dr. Mahmud Nazim An-Nasimi, itu juga baik untuk dijadikan rujukan dalam perubatan Nabi SAW. Tajuk dia dalam bahasa Arab At-Tibbun Nabawi wal Ilmul Hadis. Tajuk serupa dengan ni. Serupa dengan ni, perubatan Nabi dan sains moden. Dia pun serupa, tapi bukan terjemahan, lain-lain, masing-masing buat kajian. Di sana pun dia ada sebut, tapi tidak sepanjang hak ni. Hak ni lebih panjang lagi, dan anda rasa apa ni, tak ada masa untuk kita nak baca hak ni. Dia lebih detail lagi hak ni. Dan dia khusus untuk ubat-ubat yang disebut oleh Nabi SAW saja. Adapun buku ni dia tidak khusus. Dia segala perubatan, ubat yang digunakan dalam perubatan Yunani dia sebut belaka. Tapi hak ni khusus untuk perubatan Nabi SAW. Dia sebut cara merawat penyakit ni macam-macam lah. Itu baik sekali lah. Tapi sayanglah, sebab tu anak kata banyak kita ni sepatutnya kena tumpas dengan orang Pakistan, dengan doktor-doktor di India dan di Pakistan, sebab dialah yang memelihara perubatan Yunani dalam dunia sekarang ni. Tak ada lain, tak ada. Perubatan Yunani adalah perubatan yang, kalau nak kira dari segi penggunaan bahan dia lah, bahan asal dia lebih banyak dekat dengan perubatan Nabi SAW. Tetapi dari segi perkembangan proses terhadap ubat itu, tu lebih luas lah, tidak khusus dengan perubatan Yunani saja. Orang lain pun guna ubat tu juga, cuma dia proses cara dia dengan cara lain. Adalah sangat baik lah anda rasa. Anda sangat suka lah kalau ada di kalangan kita yang belajar perubatan satu peringkat, lepas tu satu peringkat pergi belajar cara ni, sebab dia sudah buka universiti dia dah mengikut aliran perubatan Yunani ni, dan sangat baik. Lebih mudah untuk orang tu nak faham perubatan Nabi SAW kalau dia sudah faham perubatan Yunani. Tapi kalau dia tak faham ni, agak susah, banyak perkara istilah. Begitu juga dia akan jauh daripada perubatan yang diwarisi oleh doktor-doktor Islam dulu,
seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, banyak dia guna ni kalau kita faham ni banyak mudah. Tetapi kebanyakan buku-bukunya adalah dalam bahasa Urdu. Kebanyakan buku-bukunya dalam bahasa Urdu. Itulah kelemahan kita. Kalau kita dapat mengatasi benda ni, banyaklah faedahnya. Barulah kita boleh perkenalkan kepada masyarakat perubatan alternatif yang lain selain daripada hak ada ni. Selain daripada hak ada ni, boleh ada pilihan lah. Ni tak ada pilihan. Tak ada dah. Doktor kata tak boleh nak ubat dah, habis. Tak boleh dah. Sedangkan boleh jadi orang lain ada lagi cara. Pasal kita tidak ada banyak pilihan dan tidak ada banyak pakar. Sepatutnya pergilah lepas mengaji perubatan satu peringkat, pergilah ke negeri Cina ke, belajar perubatan dia. Pergi, kalau perubatan Yunani dalam dunia sekarang ni ada Pakistan, India. Dan perubatan Yunani diwarisi oleh orang Islam. Dekat dengan dia iaitu perubatan Ayurvedik. Tu orang India tulis. Orang India hak asal lah. Jadi kalau pergi ke sana boleh dapat hal ni. Waktu banyak lagi lah perubatan yang lain. Jadi rasanya tak lagi panjang sekat tu lah. Wallahu'alam. Lebih kurang gitulah. Nak panjang lagi tengok sendiri. Wallahu'alam.